ada Fina, ada Abang Azli, Ustaz Man. Wah, semalam amazing. Training sampai dekat jam 1. Luar biasa energi. Okay, ada Cikgu Siti, Kak Faiz, Kak Yat, uh, Kak Molly, okay, Abang Kof, Kak Izul, Kak Linda, Coach Ain, Atun, Kak Fiza, okay, Coach Yati, Kak Lia, Nurul, Hafiza, Rosna, Coach Yana. Okay, so tahniah-tahniah untuk anda semua yang dah qualify untuk malam ni. Kita tahu bukan apa ni, bukan mudah, tapi as leader memang kita always show the example, never give up, dan kita keep fighting untuk qualify any training. Sebab kita akan rasa sayang termiss apa ni, training-training yang special macam ni. Bukan senang tau mau qualify dengan kita boleh dengar direct daripada heavy test. Okay, so memang kita sangat beruntung. So sebelum tu sebelum kita memulakanlah kita punya majlis pada malam ni, mungkin saya ingin menjemput Ustaz Man untuk bacakan doa untuk majlis kita. Boleh Ustaz? Dengar. نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا Amin. Terima kasih Ustaz Man. Okay, so so malam ni kita ada special, kita punya speaker. So dia ni memang bukan calang-calang lah. Okay, memang dia baru je lagi dalam Herbalife ni, tapi memang sudah breakdown 5-figure VP. Wah, saya pun memang terbakar, terinspirasi lah dengan dia ni. So walaupun baru kenal dengan dia, tapi saya nampak amazing dia punya attitude. Bila kita approach dia untuk buat sesuatu, dia tidak pernah say no. Dia always say yes, yes, yes. Itu yang saya memang salute dengan dia ni. Okay, so saya rasa saya pun tidak sabar untuk belajar dengan dia macam mana dia boleh buat 5-figure BP dalam masa dia apa ni, baru je dalam Herbalife ni. So memang sangat-sangat amazing. Okay, so tanpa membuang masa lagi, jom kita sama-sama menjemput tadi dia main tadi dia kat dalam bilik mak. Okay, jom kita saya mute dulu lah semua. Okay, so jom kita sama-sama semua untuk jemput kita punya amazing speaker pada malam ni, Coach Dia. Dipersilakan Coach Dia. Alright, Assalamualaikum semua. Masya Allah, nervous lah tengok ya Allah. Depan saya ni bukan calon-calon orang kan, dekat sebab mereka anda semua ni memang ide hebat yang semalam pun saya dengar sharing daripada Ustaz Mai kan. So saya sangat-sangat rasa macam amazing lah kan. So insyaAllah malam ni saya share apa yang bergema. Setiap kali saya share mesti bergema. Time saya buat one to one tak ada pula bergema kan. Jangan guna
satu lagi device. Sekejap. Okay. Alright. Sekejap saya masuk lagi satu. Nanti unmute lagi satu voice pula. Device sekejap. Dengar tak suara? Okey, dia dengar jelas. Alright, sekejap saya masukkan lagi satu device. Okay, sekejap. Saya share screen dulu. Sorry, lambat sikit. Okay, boleh tak saya nampak, saya akan baca dekat chat. Boleh tak saya nak tahu yang kat sini berapa orang, boleh secara kasarnya lah, berapa orang part time, berapa orang full time. Maksudnya mostly yang kat sini part time ke full time Sebab yelah saya dulu pun start dengan part time. Okay, full time, part time, full time. Okay, part time. So actually ramai juga lah yang part time kat sini kan. Okay. Sekejap. Sekejap Saya sebenarnya nak share screen. Loading pula. Sekejap Okay. 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 So nampak tak yang lagi satu device? Okay, lagi satu device ni nampak kan? Okay, saya share screen. Sorry, bergema tadi. Okay, so saya share screen. Boleh tak enablekan saya untuk share screen lagi satu device? Alright. Saya sudah jadikan co-host dua-dua dia. Alright. Saya buat sekali lagi. Okey. Alright, boleh dah. Okey. Okay. Ikut. Alright. Okay. Okay, so kalau nampak saya punya slide cute ni bukan saya yang buat Jadi besarnya work team coach dia. Okay, so apa yang saya share hari ni adalah hanyalah sharing apa yang saya buat because of apa yang saya boleh buat. Sebab dulu sebelum saya try untuk jadi head coach, bila saya jadi head coach saya terfikir-fikir kan, macam mana saya nak bantu saya punya junior coach sebenarnya kan. Sebab bila saya pergi banyak training kan, semua speaker cakap you kena guide junior coach, kita kena jadi seorang leader yang baik, seorang leader yang hebat. Tapi saya tertanya macam adakah macam mana sebenarnya the right way untuk kita buat. Sebab kita tahu yang kita kena bantu mereka untuk dapatkan 10 orang coaching setiap bulan at least kan, kalau boleh kan. So saya tertanya macam mana sebenarnya cara untuk saya bantu mereka. Saya tak tahu macam mana nak start kan. Macam kita kena at least kita ada inisiatif mana salah satu cara yang mungkin kita boleh buat. Sebab tadi saya tengok ramai yang part time sebenarnya kan. So always remember yang tak kisahlah kita part time ataupun full time, always remember yang it's not about how much time kita spend dengan kita punya coaching, dengan kita punya junior coach, tapi sebenarnya it's all about berapa banyak quality time you dengan mereka sebenarnya kan. Sebab kalau ikutkan saya tak ada pun chat setiap hari dengan saya punya coaching, dengan saya punya junior coach masa saya part time dulu. Tapi saya tengok yang actually boleh sebenarnya kan. So sebelum tu saya
saya tak nak share banyak sangat tentang testimoni saya. Okay, saya just share ringkas je lah kan. Okay, jap. Saya besarkan skrin. Okay. Alright. So nampak tak skrin tu besar kan? Jelas kan skrin? Nampak. Sekejap, saya buka. Check. Nampak all kan? Alright, Alhamdulillah. Alright. Okay, so it's all about quality time kan. So background saya baru 25 tahun, saya baru je grad 2-3 hari lepas. Okay, walaupun secara online. Okay, dan turning point saya, dulu saya just nak makan murah je kan. Tapi saya nampak peluang sebab because of Kushana cakap, dia nak tak 42%. 42 je dia baru offer kat saya, tapi saya dah excited kan. Because of saya perasan saya on off je kan. So saya nampak keluar daripada comfort zone lah. Sebab apa? Masa saya degree, masa saya diploma kan, duit saya habis kat tempat makanan je. Kan masa diploma saya ada duit Mara tau. Mara bagi kat saya duit banyak tau. Tapi semuanya habis. Malam saya dapat duit tu, saya makan burger kot. Kau jom makan burger duit banyak kan. So itulah lifestyle saya seorang student. So masa degree bila dah masuk second year tu saya start fikir, okay, why not aku invest duit sebab saya GPA waktu saya degree saya dapat GPA. Saya cakap why not masa ni saya akan samakan Kushana kan. So saya cakap why not aku spend duit untuk benda lain kali ni kan, benda yang aku invest walaupun tak ada pun orang yang support saya, tak ada pun orang yang suruh saya, tapi saya start thinking kan macam tu. So saya cakap okay, what if lepas grad tak perlu cari kerja. Memanglah saya cakap sebab saya rasa macam saya memang masa saya sambung degree, saya fikir juga kalau aku, sebab saya bidang property management. So bidang property management ni adalah besar sebenarnya. Saya boleh jadi valuer, saya boleh jadi bahagian investment punya, banyaklah you nak analisis benda-benda yang kau nak buat research about investment, benda-benda macam tu, itu adalah part saya. Bukan jual tanah je, bukan jual rumah tu je. Dia besar sebenarnya. Facility management, property management, banyak sebenarnya kan. So masa saya diploma, saya ambil bahagian property management, bukan bahagian valuation. So saya macam, kenapa saya tak happy, sedangkan tu lah part yang saya betul-betul nak masa saya intern tu kan. Kenapa saya macam tak happy kan, sedangkan tu lah yang saya betul-betul nak. And then masa saya degree, saya dapat intern dekat Petronas, you bangga kejap, tapi I'm not happy. Malam saya baru balik, saya setiap meeting tu saya join meeting dengan saya punya supervisor, tapi saya stress. Bangun pagi saya dah fikir, kalau lah aku dapat kerja kat sini memang best. Diorang fresh grad 4,000 dah kalau dapat kerja kat sana. Tapi I'm not happy. Macam kalau boleh, tapi saya tahu okay, mungkin aku tak layak lah kerja itu. Tapi kalau even saya boleh sekalipun, inilah life yang saya akan lalui. Pagi dah kena naik train, dan malam dekat pukul 7 tu saya baru sampai rumah, sampai kat tempat penginapan saya lah, yang masa saya diploma, masa saya degree dulu kan, masa intern dulu. So benda tu tak best kan. So saya happy because of saya dah decide. Okay, so next adalah mana dah. Alright, so inilah student life saya kan. Biasa je, tak ada pun yang saya seorang student yang biasa je, suka lepak. Saya bukan student yang nerd tau. Saya enjoy je, okay. Okay, next adalah ni testimoni saya turun 12 kg kan. Dulu saya lepas tahun saya turun tu, saya tak ada pun share dekat siapa-siapa. Saya senyap-senyap je kan. So because of saya nampak opportunity. So sama macam anda semua, okay. So next, saya changing my lifestyle, sama juga macam anda semua, okay. So macam tak percaya kan. So sama je, okay. Tapi apa yang buatkan saya rasa nak go all out, sebab training lah sebenarnya kan. Because saya nampak, dia hebat ni kan. Macam benda yang buatkan saya semangat. Saya tengok, saya walaupun pergi mana-mana training, saya nampak first adalah of course lah my mentor kan. Siapa lagi kalau bukan Kushana kan. So I think wow, income dulu dia cakap 30k. Saya cakap wow, kalau dapat why not kan. Macam best je kan. So kalau saya, sebab my boss dulu, supervisor saya cakap macam ni, kalau you nak tengok you berjaya ataupun tak nanti, cuba you tengok boss you macam mana life dia sekarang kan. So saya pun tengok, okay, mentor saya happy, mentor saya seorang yang macam mana, mentor saya life dia macam mana, so I'm gonna be like that too, macam tu. So then ni adalah, boleh kan saya pasang video dulu kan. So tak nak lah tiba-tiba tu share. Ni adalah, saya suka buat video because of, kalau kita back balik kepada basic, betul tak? Basic adalah group happy, coachee happy,
dia orang akan go for wow result. Kadang-kadang kita miss out benda penting ni, betul tak? Kadang-kadang kita miss macam, okay, aku kena buat apa? Dah kena follow up dan sebagainya kan. Saya suka sesantai je. So benda yang saya buat adalah first saya appreciate dulu saya punya junior coach saya. So ini video ni adalah video yang junior coach junior coach saya lah kan. Siapa yang akan handle group kan. So saya suka buat macam video macam ni. So tengok kejap, boleh tak dengar audio dia? Saya try. Dengar tak? Dengar, alright. Salah. Dah kan? Dah habis kan? Saya pasang. Okay. So saya share macam lah. Okay. So maksudnya benda tu saya rasa macam benda tu buatkan saya punya coach, junior coach happy. Buatkan dia orang rasa nak stay. Dia orang buatkan dia orang rasa okay, wow, I'm excited untuk inspire more. Sebab apa? Kita tak boleh hari-hari tau minta jom post gambar hari ni. Kalau dia orang tak nak share pun dia orang tak boleh, dia orang takkan share juga sebenarnya, betul tak? Tapi kalaulah mereka clear dengan mission dia orang, nak bantu, nak earn extra income, nak bantu orang lebih ramai nak earn extra income. So insyaAllah mereka akan auto excited kan. So next saya just nak share apa yang trigger saya. Sebenarnya saya dah explain tadi lah apa yang trigger saya because of I nak go all out. Okay, so ini adalah journey saya lah. Stage 1 saya memang decide macam James Bond tu. Masa stage 1 tu saya memang decide nak jadi supervisor. Okay, so masa nak jangan. Right. Jom. Masa apa tu, nampak lagi tak skrin saya? Ke half je? Jom. Alright, dah stop. Alamak, jom. Alright, so saya share balik. Okay, so masa stage 1 tu memang saya dah decide nak jadi supervisor kan. Actually bukannya saya saja. Masa ni tahu tak, saya struggle tau merangkak. Nak dapat 1000 volume point pun merangkak kan. Masa ni saya baru macam Coach Ana baru share. Jom vacation. Saya tanya vacation ni kena 2,500 ke minimum? At least minimum. At least you nak pergi 30. Macam ya Allah merangkak. Lepas tu saya ingat lagi Coach dah cakap. Tak apa dia, awal-awal je merangkak, nanti dia berlari. So memang betul lah kan. So insyaAllah it's all about starting kan. Macam kalau kita betul-betul decide, yes insyaAllah boleh kan. So yang ni saya plan je. So doakan saya boleh, okay. So and then sekejap. Okay, and then apa yang saya nak share adalah time management. Benda macam ni kan, saya tak ada pun guna teknik canggih, tapi saya fokus kepada proses. So ini lah time, alamak, sorry tulisan saya buruk sangat. So simple je saya buat, which is time management saya wake up, saya akan buka video, baca buku sekejap, disyukur, saya akan siap-siapkan malam tu, saya akan buat contohnya kan, saya suka buat session one-to-one, session dengan saya punya coachee adalah pada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Itu adalah waktu yang straight saya buat one-to-one session. So saya boleh tak saya nak tahu, boleh type dekat chat, biasanya you all follow up, mesti pakai WhatsApp kan. So biasanya you all pun ada waktu time sendiri kan. Tapi saya buat one-to-one session dengan saya punya coachee by Zoom, dulu pakai WhatsApp. Tapi saya rasa lagi best lah kalau saya buat Zoom. So saya fokus 40 minit je. Pada saya masa tu yang saya akan buat berlakunya upgrading. So jadi saya share details macam mana saya buat one-to-one session dengan saya punya coachee. Cuma saya fokus kepada benda-benda yang kecil. Sebagai contoh kan, remind snaking. Saya remind personally. Pagi petang saya remind untuk saya punya coachee saya. Benda macam tu sebab apa? Kalau kita fokus kepada result mereka, sebab
contoh kalau kita tak remind snaking mereka, of course diorang akan ada opportunity besar untuk apa tu panggil nak cheat day lah kan. So of course diorang tak dapat result, agak-agak diorang nak continue dah. So saya memang fokus kepada result mereka. So saya akan make sure diorang tak skip snaking. Sarapan saya akan pagi-pagi saya akan upload jom sarapan, saya akan tanya diorang. So kalau perasan kat sini, buatlah broadcast list. Janganlah PM seorang-seorang kalau coach kita ramai, jenuh nak ni kan. So broadcast list saya asingkan. Satu broadcast list untuk senior, satu broadcast list untuk newbie. So saya memang dah letak dekat whiteboard saya. Okay, memang ni adalah routine saya. Pagi, petang saya akan remind coach saya. Okay, and then yes, coach yang happy akan dapat result. Okay, dia muka tak nampak. Sekejap. Muka saya tak nampak Sekejap. Tak nampak muka saya Kak Fina nampak muka saya? Tak nampak? Sekejap. Sekarang nampak tak? Baik. Tak nampak dia. Tak nampak hitam je. Nampak gambar dia saja. Profile. Oh, maksudnya okey. Saya shock sendiri lah ni, sekejap kan. Okey, sekejap. Kenapa ada cabaran lah malam ni, sekejap. Okey je. Kak Yat cakap nampak je muka saya, tak? Taklah saya pasang macam ni. Saya okey je tak nampak. Tak apa, sekejap. Alright. Saya bukan ni. Alright, so okay, sekarang nampak kan muka saya? Alright, okay, dah nampak. Alright, so apa tu? So time management saya simple je kan. Tak ada pun macam, jadi saya share apa yang saya buat masa sesi one to one. Okay, so remind snaking benda penting. Lepas tu kan, saya fokus jugalah kepada posting. Kalau saya memang ada PA untuk posting dekat, saya memang delegate task saya. Contohnya kan, saya memang dah tak fikir aku nak posting apa dekat IG, because saya akan tahu saya akan spend berjam. So memang akan fokus kepada posting. Saya akan minta saya punya PA untuk settlekan awal-awal nak posting apa. So kalau lah anda belum ada PA, boleh cari PA cepat-cepat, because sangat-sangat membantu kita untuk jimat masa. So saya ada 2 orang PA, maksudnya seorang PA untuk posting starter kit, posting untuk hadiah, seorang lagi orang yang bertanggungjawab untuk aktifkan membership. Saya punya coaching, handle poster untuk coaching, maksudnya poster-poster untuk celebration. Lepas tu apa lagi, posting untuk kat IG kan. So apa-apa saya akan refer je. Murah je. PA biasa macam kali ni saya upgrade sikit lah, kadang 400, 350, tengok murah je kan. Sebab saya sangat-sangat berbaloi lah, sebab dia part time je kan, bukannya full time. Okay, so ini adalah apa yang saya buat. And then next adalah okay, so ini adalah one-to-one session saya. Kalau perasan yang 3 orang ni, sebabkan seorang ni adalah junior coach saya memang nak duplicate, dia duplicate balik apa yang saya buat. Okay, sebabnya yelah, saya nak bantu dia, dan saya memang treat saya punya coaching, junior coach saya sama macam saya treat coach saya kan. So kalaulah kita sebab kita head coach, cuba kita fikir berapa kali kita ada interaction dengan kita punya coach, junior coach kita, supaya kita ada, sebab yelah kita nak build RO kan. So benda ni pada saya memang ambil berat lah. So at least kita say hi, WhatsApp dia ke hi, so far okay tak, macam tu pun okay dah. Tak apa, tak ada yang follow up semua tu bagi junior coach kita yang handle. Tapi at least ada orang kata erat lah kita punya relationship dengan kita punya junior coach punya coaching. Okay, so ni adalah backbone punya junior coach saya. Maksudnya saya buat maksudnya satu hari tu sebab nak asing kan tak ramai sangat. Macam mana? Saya terpaksa buat asing sebab ada hal tu kan. So saya memang ada masa. Ni adalah 2-3 hari lepas. Kalau saya kalau boleh lah, memang kalau boleh perlu ada one-to-one session juga, session dengan kita punya junior coach. So masa session ni, apa yang saya share adalah penting untuk build balik diorang punya confidence untuk post. Dan kadang-kadang junior coach kita kan ralik sangat post
tips je. Saya remind balik mereka, please jangan post tips, please jangan post tips je, post apa yang you all buat hari ni. Benda-benda basic pada saya itulah cara kita untuk bantu mereka untuk dapatkan lagi list kan, daripada untuk bantu benda-benda kecil ni lah yang saya fokus. Sebagai contoh, saya cakap, why not kalau kita, kalau awak post macam hari ni kan timbang juga, sebab dia orang ni masih good road to berat idaman lagi kan, so sama je. So kita minta balik dia orang share balik, okay, hari ni timbang 2 kg kan turun, macam Kak Amy turun 2 kg, Kak Amy share lah berapa kg turun minggu ni kan. Kita remind balik dia orang, sebab dia orang ni kadang-kadang dah lama kan buat basic, stick to basic. So kita minta balik dia orang post untuk post kepada basic, back balik kepada basic. Post apa yang dia orang buat, lepas tu post gambar-gambar lama dia orang. Saya minta tu, boleh tak akak post balik gambar-gambar lama akak? Macam tu. And then barulah share tips, 2-3 tips. So dia cakap, akak tak payah nak share tips banyak sangat sebab dah banyak ada tips dekat Google, YouTube tu kan. So why not kita fokus kepada action. Apa yang diorang, kenapa diorang kena pilih kita as a coach macam tu. So ni adalah one-to-one session saya. Saya suka guna whiteboard supaya mereka jelas. Nampak simple je kan. Saya memang jenis yang tak plan. Apa yang saya buat ni kan, sebelum one-to-one session, saya tak ada pun catat dulu, okay, apa saya nak cakap dengan saya punya coach. No, memang on the spot saya buat. So saya benda basic. Kalaulah saya buat one-to-one session dengan senior, saya akan bantu mereka, saya akan make sure untuk mereka guna sepenuhnya tools yang diorang ada. Kalau diorang upgrade kepada 35% sekalipun, tapi kalaulah mereka tak guna tools yang mereka ada sepenuhnya, rugilah. Macam mana mereka nak dapatkan wow result? Macam mana diorang nak cakap bahawa tools yang diorang guna tu best? Cuba recall balik. After you bantu kita punya coach upgrade kepada 35%, ada tak kita explain betul-betul? Maksudnya yes, kita share berapa kali ambil cara bancuan kan. Tapi kita bagi tahu tak berapa banyak, berapa kali kerap yang kita boleh ambil, macam sebaiknya berapa kali ya. Saya memang share supaya mereka rasa punya kalau makin semaksimum mungkin insyaAllah lagi bagus kan. So saya explain benda-benda macam tu. So ni yang senior lah. And then saya tanya dia berapa percentage pair kan. Saya bagi solution. Okay, akak rasa senaman dah berapa ni kan. So saya pilih. Saya cakap kat dia kan, kalau senaman kan. So kalau senaman apa yang sesuai, benda yang basic je. Supaya sebab itulah penting one-to-one session, supaya mereka jelas kan. And then next adalah saya offer kepada solution. So solution ni saya cakap akak, tadi dia cakap akak dia ada masalah nak prepare meal semua tu kan. So saya cakap lah, why not kalau akak lunch akak ambil shake je kan. Nanti akak swap dah, tak adalah rush sangat nak prepare meal untuk akak sebab akak asingkan kan. So intake air saya share, okay, intake air back balik kepada basic tu je kalau untuk senior. Okay, then at the same time masa ni jugalah saya share tentang 42%, 50%, saya remind balik. Akak, fokus balik. Saya tak sempat nak ni. So, akak fokus balik. Kalaulah akak dapat wow result, what if kalau kawan-kawan akak tanya akak, kan? Dia remind balik. What if kalau akak turun 10 kg, 15 kg nanti kawan-kawan akak start tanya. Kita back balik kepada basic akak. Seorang kawan akak dapat berapa rewards. Benda-benda basic. Macam itulah yang saya share balik kan. Supaya mereka jelas, okay, kena konsisten. So inilah yang saya buat semasa one-to-one session. What if, kan benda tu yang saya selalu remind lah. What if kalau akak turun 15 kg. So banding saya cakap balik, akak tahu tak, kalau lah kawan akak aktifkan membership, dia akan aktifkan anda akak tau, bukan anda dia. Dan bayangkan kalau lah setiap tools yang dia add tu menyumbang kepada volume point akak. Dan itulah yang bantu akak go for 50%. Simple tak? Senang je akak. So kadang-kadang akak tak perlu fikir lah macam mana yang nak buat ni kan. Akak fokus je to your wow result. InsyaAllah dia akan bantu. Nampak tak macam mana dia bantu Kak Reha, Kak Nida, dia orang dah 50% tau. Best tak kalau akak pun 50% lah macam tu. So biasanya, and then kalau dia cakap tak ready lah dia, sebab yelah akak dah umur 53 kan, akak segan lah nak share. Okey lah macam ni lah akak nak tak kalau dia masukkan akak dalam grup dia. Maksudnya grup Let's Grow Together. Let's Grow Together ni ada Kak Nida, dia orang semua ni memang excited nak 50% juga. Kalau akak belum ready, macam tak tahu nak share, dia masukkan je akak dalam grup ni. Grup ni apa-apa semua bahan-bahan dia share je. So kalau mana yang akak rasa selesa nak share, akak share jugalah kat WhatsApp status kan. So dia cakap okey lah akak try dulu masuk grup tu. Bayangkan dia masuk grup tu, sekarang ni dia supervisor. 2 bulan lepas dia offer kat dia. And bayangkan jugalah, dia ajak adik dia 2 orang tu, and dua sekali dia supervisor bulan lepas. It's about your sharing. So that's why lah dia cakap,
tak perlu nak perfect. Kadang-kadang kita go all out je. Kan, maksudnya buat je. Saya cakap saya memang tak plan pun. Apa-apa yang saya buat je. Because of saya sampai bila saya nak bergantung dekat saya punya mentor kan, Coach Shana kan. So for now saya kalau dengan Coach Shana saya more share kepada progress lah. Walaupun lately ni banyak macam mengadu sikit kan. Mungkin sebab saya tak harmoni sikit kan. Tapi alhamdulillah sebulan lepas saya berjaya share more kepada progress lah. Sebab yelah Coach Shana dah nak bersalin kan, kita bersalin awal sebab kalau saya share masalah je. So saya banyak berdikari lah last month actually. So next adalah so far ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh je tanya. Sorry kalau saya laju, saya memang cakap laju. Okay, so boleh mengadu plus progress, yes, insyaAllah. Okay, so ni benda basic je. Okay, saya share berapa berat dia, tinggi berapa, kan. Okay, saya nak copy tadi sebenarnya Coach Putri dia dah datang rumah. So dia dapatlah join one-to-one session secara live. So dia siap copy lagi apa yang dia dengar tadi. So saya ingat macam nak share dekat chat je kan. Saya copy jap chat tu. Okay, saya copy. One-to-one tu every week. One-to-one tu tengok berapa ramai coach. Sebabnya saya buat sekali one-to-one session with saya punya junior coach saya. Sekejap lagi saya share details. Okay. Okay, yang kedua adalah yang ni. Okay, first kita kena tahu ada coach kita yang kadang-kadang dia terlalu calculating, perasan tak? You akan jumpa coach yang macam tu. Akak rasa macam sheet ni 2 minggu dah habis. Dia akan cakap macam tu kan. So bila kita dapat detect macam tu, it's okay, no need to bentang lagi terus 35%, 42%. Dia akan cakap, bapak mahal. Dia akan cakap macam tu kan. Dalam hati lah, memang dia tak cakap depan kita. Tapi kalau dah dapat detect, dia akan offer macam ni yang dia share dekat chat. So boleh try cara ni lah. Okay, so dia akan share why not kita activatekan membership dulu, and then dia akan kalau perasan ni dekat chat, dia menekankan kepada penting lah grup ni support ni sebenarnya. So apa yang dia share tadi akak, kalaulah akak boleh stay dalam grup support, perasan tak? Sebab yelah kita kalau diet seorang-seorang ni memanglah akak boleh akak boleh diet sendiri, mungkin akak boleh beli roti semua tu kan, tapi sama juga akak tetap keluarkan duit kan. Kita nampakkan benda tu penting. At least kalau akak activatekan membership dengan 25% diskaun, cuba akak kira berapa? 131 darab dengan 2 baru 200 lebih. Akak rasa berbaloi tak 200 lebih ni akak activatekan membership dengan 2 balang, at least dapat result terus. Kalau akak diet seorang-seorang mungkin akak rasa lebih jimat, tapi belum tentu dapat result. And dia cakap macam ni, akak kalau akak pergi farmasi dengan klinik, farmasi lagi murah kan? Yes, sebab akak bayar ubat je. Tapi kalau akak pergi klinik, akak kena bayar mahal sikit. Sebab akak bayar harga untuk doktor tu, maksudnya rawatan, akak bayar untuk perkhidmatan doktor tu cek darah. Lepas tu doktor tu tanya ubat mana yang sesuai, doktor tu ambil darah akak. Sebab tak sesuai, tak semua ubat sesuai untuk akak. Sama juga dengan online coaching ni. Kalau berakak start, coach akan di-advise akak. Akak dapat benda tu. Tapi kalau kat luar, tak dapat akak. So dia cakap berbaloi ataupun tidak akak join online coaching ni. Sebab ni kita nampakkan kat dia, special rupanya. So lepas session tu kan, sebabnya sebelum session, sebab yang session yang saya cakap ni kan, ni adalah coach junior coach saya. So junior coach saya cakap lah kat saya yang coach ni dia tak nak activatekan. Awal-awal dia dah bagi tahu saya dia tak nak activatekan membership. So saya tahulah keadaan situasi yang sebenar. Maksudnya dia tak nak activatekan membership sebab dia rasa mahal. So semasa one-to-one session saya tekankan kenapa membership tu penting. Macam tu. So lepas one-to-one session tu dia terus cek saya. Dia rasa naik semangat balik lah. Yelah betul lah, thank you dia. Dia terus, kita nampakkan benda tu. So janganlah rasa macam bila kita tahu yang dia tak nak activatekan, kita terus rasa down. Kita kena fahamkan dia dulu. Itu macam kita kena macam
don't share je lah. Maksud saya share je lah kan apa yang patut dia tahu. Okay, so cabaran semasa buat bisnes of course lah. Cabaran masa, cabaran drama. Saya suka tengok drama. Kalau tadi kan masa kat Whiteboard saya tulis 12.30 sampai pukul 2 kan buat kerja. Sebenarnya sampai pukul 3. Sebabnya saya masak so drag sikit. Tipu kan sampai. So and then tapi lately saya tak sempat lah. Sebabnya saya banyak Zoom dengan coach saya kan. Macam tadi Kak Izan ada tanya kan saya buat setiap minggu ke? Dia depends berapa banyak saya punya coaching and berapa maksudnya setiap coaching satu session je lah. Setiap coaching satu session. Then saya akan buat session tu first saya akan utamakan macam first week kan. First week kan kita start 7 hari bulan. Kita punya program kan macam kita orang start 6 hari bulan saya lupa dah. So minggu pertama tu hari keempat program tu saya mulakan terus. Saya terus pecut lah. Saya terus start engine slow buat one-to-one session dengan senior. Saya utamakan senior dulu sebab newbie okay let dulu. Newbie kita buat lepas timbang week 1. So saya utamakan senior sebab senior ni kita nak warm up balik ni. Diorang dah rehat beberapa hari ni. Ada gap kan. So saya buat terus one-to-one session. So one-to-one session dia memang penat sebenarnya. Dia macam mana? Sebab senior saya memang utamakan senior saya. Serius. So senior saya memang setiap bulan saya buat one-to-one session Zoom. Setiap bulan buat one-to-one session dengan senior saya. Bukan senior saya je. Senior coach, junior coach saya pun saya buat. So nasib baik training tak ada malam. Kalau nasib baik training ada malam kan. Biasa kan Rabu ada training. Tahu tak one-to-one session saya buat malam juga tahu tak nak cakapnya. Saya sanggup buat benda tu. Saya sanggup. It's all about you sanggup ataupun tidak lah sebenarnya. So macam saya sanggup buat. Tapi tak adalah makna saya 24 jam dengan Zoom je. Tak ada masa je sebenarnya. Tapi yelah saya fikir kalau saya boleh tengok drama sejam, saya rasa baik saya sumbangkan kepada one-to-one. Sebab 2 minggu, 3 minggu ni je saya busy. Lepas tu tak ada dah. Kan? That's why lah masa EOM saya perasan EOM dah 2 bulan. Saya santai. Saya tak buat apa malam. Sebab saya dah all out dah. Saya macam tak ada. Maksud saya cakap bukan all out yang Zoom. Tapi kita bagi tahu yang kita buat dengan quality time. Okay. So, sekejap saya chat. Dia offer macam mana true broadcast one-to-one. Okay. Okay. Gagap. One-to-one tu saya buat group dulu. Group tu saya akan berubah 100%. Berubah immediately. Lepas diorang dah letak nama, saya akan bagi masa. Saya buat group sekejap, saya kat sini. Assalamualaikum, group ni sementara sahaja. Boleh isi nama. So maksudnya group untuk student ni saya nak buat session one-to-one session dengan senior kan. So saya add semua. Jangan risau kalau contohnya kan you all punya senior. Saya tahu kat sini leader-leader hebat ramai sangat senior. Betul tak? Tapi tak semua orang isi tu sebenarnya. Tapi at least why not kalau kita fokus kepada orang yang betul-betul nak, orang-orang yang betul-betul yang berkualiti. Fokus yang tu je sebenarnya. So buat one-to-one dengan mereka. So saya buat one-to-one tu kan. Saya buat group senior. Saya cakap, hai semua, boleh tak isi? Saya cakap lah NE-MIND, saya cakap NE-MIND, kita bagi tahu NE-MIND one-to-one session ni apa. Dalam bentuk point, bagi diorang faham. Saya NE-MIND, saya buat one-to-one ni, saya nak bantu you all dapat wow result. Saya nak boost you punya momentum supaya you all tak bosan. Bila dah jadi senior ni, rutin yang sama. You akan rasa tak semangat pun. Dia sebab dah tahu semua benda kan. Jom join sesi one-to-one session dengan saya. InsyaAllah, semangat baik nak buat. And then saya nak bantu awak untuk go for 50%. Best tak? Jom join. Macam tu je. So saya isi nama bagi masa. Saya set terus masa saya nak bagi masa bila saya free semua diorang akan isi. Saya cakap okay isi last sampai jam berapa you all nak. Mungkin saya akan bagi biasanya keesokan pula lah bagi diorang masa untuk pilih. Dan lepas tu saya akan bubarkan macam tu group tu. Okay bila dah diorang dah isi settle. Okay next week 2 hari saya buat lagi group untuk newbie. Jelas kan? Jangan saya jaga. Dengar sekejap. So far okay kan? Ada tak kurang jelas ke? Kalau ada tanya dia kat chat supaya saya boleh insyaAllah jawab teruslah. Okay, so saya buat macam tu lah. So newbie pun sama. Okay, cuma saya nak beritahu yang it's okay. Saya faham kat sini anda semua yang ada yang part time kan. Mungkin tak sempat kan nak buat one-to-one session. Tapi kan masa saya part time dulu, masa saya student 2 bulan lepas kan. Saya buat one-to-one session daripada dah 20 bulan dah. Saya dah lama dah saya buat one-to-one ni, Zoom ni. Okay, saya dah lama buat.
So carilah masa you all nak buat free hari apa, Sabtu Ahad, at least buat je daripada tak buat. Fokus kepada orang yang betul-betul berkualiti. Maksudnya ialah orang yang berkualiti, maksudnya yang memang nak kan. And then InsyaAllah boleh sebenarnya kan. Sebab sebenarnya siapa part time, siapa full time, ramai tak. So actually masa saya part time pun saya boleh go for 5K, lepas tu 8K part time tu. So saya dah start dah one to one. So yalah dengan tesis saya tu last minute buat. Saya yang paling lambat send tu kan, assignment semua saya rasa tak terkejar. Tapi saya pilih waktu yang saya free kan. Maksudnya hari Sabtu Ahad lah kalau you all rasa ni kan. Ataupun kalau yang mungkin dah work from home tu mungkin lebih banyak masa sikit kan. So buatlah waktu tu. At least satu hari 40 minit, 30 minit. Macam saya setiap session saya 40 minit lah. Okay. So and then okay, lagi satu, masa session one to one saya dengan newbie, saya memang bentang terus 35%, 42%, 50%. Okay, cara saya bentang adalah dengan first saya tanya macam tadilah, basic balik kepada basic. Cabaran dia, bagi solution dekat dia, apa yang dia boleh buat. Dan so cara saya nak upgrade kepada 35%, dia cakap macam ni je. Okey akak, memandangkan macam tadi kan dia ada share, contohnya dia ada cabaran air dan sebagainya kan. Akak nak tak, untuk pengetahuan akak, hujung bulan ni kita memang buat IBC tau. IBC ni intensive body cleansing, dia bagi tahu. So senior-senior dia ramai upgrade kepada 35% because of diorang nak join IBC. That's why group dia sangat-sangat meriah dengan IBC because of awal-awal week 2 tu diorang dah tahu dah tentang IBC. Macam tu. So nampakkan keperluan kenapa mereka kena buat IBC tu. Sebabnya awal-awal session tu dia dah bagi tahu dah. So pada saya, kalaulah anda tak sempat nak buat one-to-one session Zoom kan, bagi tahulah dekat group awak, bagi tahulah dekat masa follow up tu awal-awal tentang IBC. Pada saya benda tu sangat penting lah. So bila saya bagi tahu intensive body cleansing, saya cakap bagi tahu more kepada feelings lah, bukan feelings tu maksudnya saya bukan nak promote penurunan laju, tapi kalaulah akak lepas buat IBC 3 hari ni akak lebih ringan badan akak. Dan good news akak, IBC ni fokus ada 2 je ni. Akak boleh pilih mana yang akak selesa based on akak punya keuangan. Maksudnya financial akak, mana yang akak selesa. Ada yang basic, ada yang VIP. Good news kalau VIP ni dia pun tulislah dekat whiteboard kan, sebab dia kan guna Zoom kan. So whiteboard tu dia tulis, okay kalau IBC basic, apa tools yang akak boleh ada, yang kena ada. Ada F3, ada Alloy, ada F1 kan. Tapi kalau akak rasa saya nak lagi jimat, saya nak try go for 35% dengan complete tools untuk IBC. So saya nampakkan benda tu lah. So saya cakap lagi best sebabnya 35% lock selamanya. Benda basic, apa yang kita cakap dekat chat by WhatsApp dulu kan, saya convert balik kepada Zoom. Cuma Zoom ni lagi best sebab dia nampak kita and I talk confidently lah. Tak boleh lah macam kita pun takut-takut kan. Saya masa saya buat one-to-one, saya tak pernah terfikir satu benda. Satu adalah kalau macam mana kalau dia tak nak maksudnya ayat tu lah maksudnya kalau dia tak mampu. Saya memang dah lama lah buang. Seriously, bila saya keep improve, saya punya upgrading, saya keep Zoom, dia akan nampak naturally apa yang saya share tu untuk bantu dia je, bukan untuk menyumbang kepada volume point saya semata-mata. Macam mana kita nak bantu dia 35% tu dengan mudah. So saya share je and then dia orang feel free untuk free je. So, saya memang auto share sampai ke 50% saya bentang. Even newbie. 42% pun sama. Saya akan bercakap terus terang. Okay akak, sekarang akak dah tahu kan 35% dan ni apa so dia cakap terus awal. Okay akak, untuk pengetahuan akak, bila akak dah membership, bila akak dah sekarang dah pukul apa? Apa tu? 9.46 sampai pukul 10 je kan? Okay tak. Sampai pukul 10 je kan? Okay alamak, okay saya try 10.30. Okay logo. Alright, so okay, so saya bagi tahu terus awal-awal. Okay akak, kalau akak nak go for 42%, dia bagi tahu senang je macam apa tu 42% sebab akak dah membership kan. Untuk pengetahuan akak boleh je terus let's say akak rasa akak nak grab lebih jimat. Okay, kalaulah akak cakap macam ni lah, akak rasa akak nak tools lebih jimat untuk 6 hingga 7 bulan terus. Boleh tak? Macam boleh lagi bagus. So kalau akak nak go for untuk 6 hingga 7 bulan terus, dia memang recommend akak untuk grab terus 42%. Best tak akak? Nak akak grab 40 item ni, tak perlu risau. IBC memang akak boleh buat all out. Macam tu. So dia akan nampakkan benda tu kan. Saya tak cakap 1000 BP
Nanti diorang akan rasa pressure. Saya nampakkan 40 item tu. 40 item akak best tak? 6 bulan akak macam sekarang ni kan. And then saya tekankan balik berapa bulan yang dia nak kena turunkan. Sebab tu tadi awal-awal session saya bersama dengan start Zoom tu kan, saya akan tanya dia, berat akak berapa? Berat idaman akak berapa bulan akak perlukan? So kalaulah dia declare dia memerlukan 6 bulan untuk turunkan berat, Rasulullah of course lebih jimat kalau dia create 42%. So kita nampakkan tempoh yang dia perlukan untuk turunkan berat. Barulah dia rasa jimat dia nak upgrade kepada 35% dengan 42%. Kalau kita terus bentang, dia tak tahu pun keperluan dia tu. So saya memang nampakkan lah macam dia cakap macam ni kan. Akak macam tadi kan dia share kat akak kan. Akak memang memerlukan at least 3 bulan pertama untuk fokus kepada 10 hingga 15 kg. Yes, move. Yes, betul. Kita memang tak boleh nak control akak punya result berapa kg tu. Tapi what if kalau akak fokus kepada proses kan. So now apa yang dia share adalah hanyalah orang kata apa, tools yang mungkin yang akan bantu akak. So kalaulah akak boleh grab macam tadi 3 bulanan, lebih murah. Why not? So dia nampakkan benda tu dululah. Okay, so macam next adalah macam mana saya atasi cabaran. Saya memang jenis yang tak plan banyak-banyak. Sebenarnya tadi, bila coach saya cakap, dia kena bentang lah BIP, BP dia secara detail. Saya memang termenung. Sebab saya bukan soal detail. Sampai pukul 7 saya termenung. Saya cakap, wah, aku BP macam mana aku nak kira macam, saya memang tu lah, macam kena bedah siasat macam tu lah. So sebenarnya simple je benda tu. Tapi saya tu lah adalah once off saya punya niat. Sebab saya memang on the spot saya buat. Macam tu. So saya memang always, and then ingat balik yang saya cakap dia kan, always remember untuk growth is dengan team kan, it's not about how much kita spend, tapi ada tak quality time dengan dia. Kalau dia betul-betul jelas, insyaAllah boleh je. So kita back balik kepada basic, bagi dia orang faham. Okay, always, and then saya memang always offer opportunity. Always offer opportunity tu macam mana? Masa sesi semua saya offer opportunity untuk go for 35%, untuk go for 42%. Kalaulah dia dah senior, saya offer opportunity untuk be part of team. So be part of team tu kan kena tackle betul-betul lah. Maksudnya jangan terus akak nak tak jadi junior coach. Dia akan rasa terbeban. Opportunity yang saya offer biasanya akak nak tak kalau saya bantu akak untuk go for 50%. Mungkin sekarang akak malu kan, akak nak share testimoni akak. Jomlah join dia punya satu grup WhatsApp ni kan. Dia memang namakan dia sebagai Let's Grow Team yang dia cakap tadi. Akak ciri-ciri je dalam tu, cuba tengok apa yang diorang buat, senior-senior lain buat. Sebab diorang pun nak sama-sama grow, sama-sama nak grow cepat-cepat 50% discount. So bagi dia duduk dalam tu dulu. So insyaAllah dia akan slowly share. Sebab selama ni saya fikir juga numbers untuk junior, numbers coaching saya setiap bulan sama je. Tapi benda yang buatkan kita double result adalah berapa banyak kali kita offer opportunity. Adakah cukup sekadar ajak HOM. Lepas tu dia cakap, tak apalah, akak tak ready. Saya memang setiap kali Zoom saya akan offer. Sampaikanlah saya punya senior tu kan, saya punya senior ada seorang yang jenis macam dia akak fikir dulu kot. Sebab saya memang pernah offer dia, akak rasa akak nak fikir dulu kot. Sebab akak ni jenis yang memang nak cari big why betul-betul, barulah akak boleh buat. Dia jenis yang macam tu, macam wow, dia memang betul-betul ni kan, dia nak tahu macam dia nak clear big why yang betul. So saya cakap, kita pun tak apa, it's okay. Tapi bila saya keep share dekat dia tahu value macam mana nak bantu mereka tu kan. Macam mana nak bantu orang tu kan. Bayangkan, walaupun dia tak ajak orang, tapi dia ajak adik dia. Bayangkan 3 orang adik dia dalam grup saya. Saya rasa dalam team saya, grup coaching saya, ramai adik-beradik. Macam Kak Rehan, dia ajak adik dia 2 orang. 3 orang dah SB bulan lepas. Lepas tu bulan ni yang seorang lagi ajak dah 3 orang adik dia. So semuanya adik-beradik because of saya keep share peluang tu. Seriously, keep share dia. Walaupun dia malu nak ajak orang luar, dia akan ajak adik-beradik dia. So bila dia start buat Let's Go Together, start dengan berapa orang. Saya dah buat dah lama. Masa saya awal-awal memang aktif lah grup tu. Masa saya rasanya dah 4 bulan ke 3 bulan dah lupa lah. Tapi dah lama lah. So dia dapat peserta, ada yang daripada paid review lah, biasa paid review, IG, Telegram. Lepas tu sebab saya pun dah ada channel saya sendiri kan. So saya pernah tahu sangkut maksudnya buat group Telegram, channel Telegram sendiri. And then kalau kita promote ke apa kan. Lepas tu tiba-tiba kalau kita buat, kita share siapakah yang nak join IKO contohnya kan, CK7 kan. Ada jugalah yang sangkut actually because kita ada kolom kita dah kan. Walaupun tak ramai pun, at least kita ada benda tu untuk kukuhkan kita punya personal branding.
Personal branding is not about it's not about pada saya lah. Personal branding ni memanglah kita kena banyakkan orang nampak kita macam mana, tapi personal branding juga berkait rapat dengan kita punya status, kita punya aktif kita kan dekat Telegram, dekat ni semualah kan. So cara saya guide dekat jangan saya baca. Dia guide macam mana? Sebenarnya kan grup tu adalah grup yang santai sahaja. Saya akan cakap good morning semua kan. Saya cakap good morning, jom share posting hari ni kan. Saya share posting, bahan-bahan posting saya share kan. So dia orang memang aktif lah. Dia orang memang, and then lepas tu saya share macam minggu lepas 2-3 hari lepas kan dah keluar statement ni kan. Saya juga keluar statement income junior coach saya kan. Dia orang share lah dekat grup tu kan. So mereka yang tengok income yang junior coach saya aktif kan, tengok wow bestnya Kak Nida. Macam Kak Nida dapat 2,000 lebih kan, 2,000. Lepas tu Kak Reha yang baru start 2 bulan lepas dekat 3,000 income dia. So bayangkan junior coach saya dan orang-orang yang saya nak bakar junior coach saya yang ada dalam tu, dia tengok, dia akan baca. Wow bestnya, walaupun dia tak reply dia akan baca. So bayangkan orang yang silent reader dalam tu, sebab saya memang pilih yang berkualiti juga lah dalam tu, walaupun dia tak reply dekat group Let's Grow Together tu, tapi dia ada chat dengan saya and dia cakap akak tak sabarlah nak go 50% tu. Nampak tak, dia nampak kualiti tu kan. Apakah ciri-ciri so tadi saya terjawab kan, guide tu saya share bahan posting, bagi semangat. Kadang-kadang saya share video. Saya share video kadang-kadang lah. Lepas tu macam coach saya yang junior coach saya pun tiba-tiba dia suka share quotes tentang apa-apa untuk bagi semangat kan. Dia macam ada aura baru, ada energi baru. That's why lah group tu berenergi baru. Kalaulah macam apa yang saya fikir lah, macam apa yang saya rasa, kalaulah group coaching kita, group team backbone lah, you all mesti ada group backbone kan. Rasa macam energi macam krik-krik je kan. Bring cepat-cepat new energy, because tu penting. Cepat-cepat offer opportunity kepada newbie kita. Cepat-cepat offer opportunity kepada senior kita. Jangan lama-lama krik-krik tu. Jangan lama-lama dengan energi lama tu. Sebab dia akan bawa energi yang lama kan. Ni kan, akan tiba-tiba ramai yang tarik handbrake cepat-cepat macam tu. So saya pernah je rasa macam kenapa dalam kuasa aku seorang je dalam ni kan, tapi saya tak fokuslah kepada yang tu. Saya fokus kepada yang ni, yang saya start bantuan, saya start offer. Masya Allah, dia bring energi baru, dia datangkan junior coach baru. Orang yang krik-krik dan tiba-tiba nampak orang yang tiba-tiba aktif ni kan, turut sama-sama aktif, tiba-tiba nak upgrade juga kepada 42%. Nampak tak berjangkit energi tu. So benda tu penting lah. Ciri-ciri yang dia pilih, saya offer dulu, maksudnya saya tengoklah macam bila saya sebenarnya tak tengok sangatlah kepada ciri-ciri penting tu kan. Saya offer kepada dia, kita boleh rasa orang tu nak ke tak nak. Kita boleh rasa orang tu nak berubah maksudnya orang tu nak tak opportunity. So kalau dia cakap, saya akan tanya betul. Saya tanya masa one-to-one ataupun saya akan tanya macam ni je. Akak lepas saya explain masa one-to-one tu kan, lepas saya cakap nak tak kalau 50% semua tu kan, kalau saya masukkan dalam grup tu boleh tak? Kadang-kadang cakap tak apa nanti dulu lah, tak apa tak payah masukkan lagi. Kalau cakap tak apalah akak try dulu. Cakap je lah. Lepas tu kita kalau dia rasa macam, kalau nampak dia senyap apa semua, kita WhatsApp dia balik, akak okey tak duduk dalam grup tu, akak okey okey je kan, sorry lah tak reply. Kalau dia cakap akak rasa macam tak lego, tak apa suruh dia left, okey je. Tapi memang benda tu penting lah, grup tu pada saya memang kita, and then lagi satu, kalau kita nak buka grup macam tu kan, kita yang kena energetic, maksudnya kita yang kena keep share, jangan biar krik-krik je. Macam tu. Okay, next adalah apa mindset yang kena ada. Macam saya buat je lah, macam saya suka back balik kepada macam rutin saya tadi kan, macam betul ke nak tukar pin cepat-cepat kan. So saya memang buat je apa yang saya decide. Maksud saya memang dulu saya rasa struggle nak go for 5K. Tapi saya cuba juga. And then saya memang saya tukar. Saya memang decide terus. Awal-awal tu saya nak berapa. Macam bulan lepas saya cakap saya decide nak 7.5. Saya nak try 7.5. So apa yang saya buat, saya memang fokus kepada one-to-one, saya fokus kepada benda-benda kecil, remind making, pagi petang, saya sanggup. Kadang-kadang kita kena sanggup benda-benda kecil tu. So kadang-kadang dia datang dengan sendiri rezeki tu, sebab kita memang
Allah tahu kita betul-betul kita betul-betul all out nak ni kan. Jujur saya cakap, sampai sekarang saya tak ada lagi dream board tu kan. Dream board yang nampak gambar semua tu kan. Saya bukan jenis yang detail, saya bukan. Tapi saya memang, saya nak. Saya tapi saya nak kan. Macam mana saya nak tahu walaupun saya tak buat. Saya memang buat, saya memang nak. Sebab saya tahu kalau aku buat aku memang dapat. Saya bukan jenis yang plan banyak-banyak. Saya bukan, saya memang buat je. Terus buat, tak perlu nak plan. Okey, hari ni nak buat apa kan. Sekadar ringkas je dah boleh lah. Harian nak buat apa. Macam tu. So tak perlu complicated pun sebenarnya kan. So kadang-kadang kan kita terus complicated macam okey nak buat nak buat hari ni nak plan kan, kalau boleh nak follow up semua kecil-kecil ni kan. Why not kalau kita buat sikit-sikit dulu. Hari ni buat 5, esok follow up 5 pula. Tapi at the same time kita tak lupakan mereka untuk snacking. Kita tak lupa mereka, kita tanya mereka okey ke tak kan. Tapi tak perlu setiap hari. Snacking tu je saya buat setiap hari. Okay, lepas tu bila dah masuk weekly tu saya dah slowly tak ada dah upload setiap hari remind snacking by broadcast list tu. Tapi you all jangan syok sendiri buat broadcast list dan tanta dia tak save pun nombor kita. Kena make sure dia save pun nombor kita. Okay. So barulah sampai message tu. Kena make sure dia save pun nombor kita. Okay. So ni adalah kolam saya. Berjam buat benda ni. Nak nangis. Okay. Yang ni pun simple je saya buat. Okay, so senior rejoin, maksudnya yang below 500. Below 500 ni maksudnya ada yang 300, ada yang 200 semua saya letak kat sini dalam 18 orang. And the good news, walaupun below 500, tapi yang ni lah memang 300, 200. Macam mana dia orang add ni? Sebab dia orang nampak value of 35%. 35% value of 35%. Value of IBC. Yang ni kan, yang upload, yang add on toast yang 200 lebih semua ni kan. Mereka join IBC sebenarnya. So that's why ramai. Saya punya junior coach pula. Coach saya memang join IBC. Okay, so saya memang menekankan IBC. So please, mungkin boleh try share awal-awal tentang IBC tu. Okay, and then senior rejoin below 400. Yang ni 6 orang terkira. Maksudnya yang add on toast dalam 6 orang. Bukan below ni. Above 500. Maksudnya yang 500 VP. Lepas tu yang seorang je yang 400 lebih. Yang lain semua ni 500 lebih, 500 lebih. Ni IBC ni. IBC. Kalau nak join IBC je. Okay. So and then senior yang upgrade kepada 42%. Lock selamanya. And then terus nak supervisor. Saya memang offer terus supervisor. Sebenarnya saya macam tak sangka lah. They say yes. Nak go for completekan supervisor bulan yang sama juga kan. Sebab dia orang adik-beradik kan. So bayangkan kalau ikutkan logik kan. You berani tak offer? Akak, nak tak akak? Kakak completekan bulan ni 2,500. Akak boleh terus lock 50% dengan cara berkongsi sebab mereka adik-beradik kan. 2,500 banyak juga tapi because of saya nampakkan peluang tu. Because of mereka tahu value tu kan. So saya share je. So they say yes. So actually kita kena berani offer dulu. Kalau kita macam takut, tak berani, memang dia orang rasa macam ni. So kalau macam untuk yang ada cabaran nak buat Zoom kan, it's okay. Why not berlatih dulu share dekat by WhatsApp dulu. InsyaAllah by WhatsApp lama-lama keep share, lama-lama akan berani juga. Berani offer. Okay, kalau macam takut nak buat dekat takut nak buat dekat Zoom kan, buat kat WhatsApp dulu. Try je offer. So and then kalau rasa macam tapi tak tahulah nak upgrading macam mana dekat WhatsApp ni, boleh tanya mentor anda. So sebenarnya walaupun saya banyak pergi training sebagainya, saya memang guna satu skrip je, tak perlu guna skrip banyak. Skrip siapa? So, of course lah skrip Coach Shana. Okay, saya tanya cabaran apa, upgrading apa, semua ni ayat daripada Coach Shana. Okay, macam mana saya boleh lama-lama saya rasa lama hilang fear untuk share semua tu. It's because I start from session 1-to-1 dan saya dengan Coach Shana. It's start from that sebenarnya. So, kalaulah kita nak lead kita punya junior coach, kita yang kena tunjukkan dulu yang kita berani. Kan? So, that's why lah saya punya junior coach berani untuk muncul kat group. Because of, diorang nak fear apa. That's why lah group kita kena aktif. Kalau kita pun sendiri macam takut nak share, kita punya junior coach macam segan-segan nak masuk dalam grup kan. So kita yang kena tunjukkan contoh. Ingat tak yang semalam Ustaz Mat cakap apa?
Kita macam mana kita? Kalau junior coach kita aktif, kan? So, cuba tengok siapa dia. Tak ada saya puji dia saya, tapi dia orang tengok kita sebenarnya. Kan? So, cuba tengok kita macam mana dulu. Kan? So, kalau belum berani lagi, it's okay. Start dulu dengan step 1. Macam tu. Okay. So, next adalah proses yang saya fokus. Ni memang benda kecil tau. Saya fokus kepada benda kecil. First, remind snaking. Buat broadcast list pagi petang. Celebrate more. For celebrate more tu macam mana? Macam setiap minggu kan ada timbang. Buatkan grup kita meriah. Buatkan poster. Poster tahniah turun 1 kg. Tahniah turun 2 kg. Celebrate sama-sama. Buat voice note. Say tahniah semua tu. Supaya mereka rasa, appreciate. Walaupun kita dah cakap tahniah secara personally dekat mereka, dah turun berapa kg. Tapi kita celebrate juga dekat grup. Setiap minggu juga. Okay. So saya buatlah benda ni. And then treat your junior coach sama macam coach saya. Yes, saya memang buat macam tu. That's all lah. One-to-one session saya buat juga dengan junior coach saya. Junior coach junior coach saya. Sebagai contoh, kalau lah junior coach you all ramai, buatlah 2 orang, 3 orang sekaligus masa Zoom tu. So saya dedicate lah saya cakap dekat junior coach saya. Contohnya macam Kak Nida ada 5 orang contohnya coach dia kan. Boleh tak kita buat 3 orang, lepas tu 2 orang. Separate maksudnya tak adalah seorang-seorang tu jenuh. Kan so and then so macam tu lah. Kalau dengan coach saya buatlah one to one kan macam tu. So saya memang treat saya punya junior coach saya sama macam coach saya. So alhamdulillah tadi baru coach junior coach saya bantu coach junior coach saya upgrade kepada 42% terus. Saya memang treat mereka macam saya punya coach. Sebab apa? Kita kan tahu junior coach kita tak pandai lagi nak upgrade. So, saya baru share tadi. Suas rugi kalau cepat kan. Kak Nida boleh join dah group sesi training malam ni. Terus settle lah co-team training ni kan. Seorang je. Pilih seorang yang berkualiti je sebenarnya. Kan? So, saya terus bantu sebab 2 hari lepas saya ada session dengan one-to-one dengan one-to-one session dengan coach junior coach saya kan. So alhamdulillah baru tadi saya share balik kan plan 42% tu kan. Dia cakap nak try kan. So sebenarnya kan aku junior coach kita tu kita yang kena duplicate balik apa yang kita buat. Rugi kan macam kita nak beli RO kan. So kalau lah mereka boleh duplicate balik apa yang kita buat start from now on, insyaAllah 2-3 bulan nanti dah tak. Mungkin sekarang ni dah rasa macam penat sikit lah. Macam yelah kena one-to-one session dengan kita punya junior coach kan. Tapi saya fikir it's okay 3 bulan pertama je. Nanti next month saya akan minta Kak Nida pula buat. Nanti saya just join je kan. Slowly bagi lepas tangan lah macam nak bantu dia juga kan. Tapi macam saya cakap tadi, it's okay kalau tak mampu nak buat Zoom. Tapi at least kita ambil step first untuk try buat dekat WhatsApp dulu ke. Okay. And then sanggup. Sanggup ni yes, saya sanggup untuk remind snaking pagi petang. Saya sanggup untuk buat one-to-one session Zoom by 40 minit. Dengan coach saya, dengan junior coach saya setiap bulan, walaupun senior saya dah join program more than 6 months kan, saya buat one to one session. Saya siap sembang-sembang lagi. Saya bukan fokus kepada upgrading apa semua dah. Saya fokus saya santai je. Okay ke tak, happy ke tak, sampai ke satu tahap sini saya yang happy ni kan. Dia cakap macam ni je. Akak dah add on tu sampai 160 BP, 150 BP. Akak boleh join lagi kan next season? Nak cakap macam tu, nak cakap memang dia happy dalam group because of dia nampak kita memang care about them walaupun dia orang dah senior. Sebab senior ni, dia orang bila dah lama dia orang akan rasa down. Kita back balik kepada basic. So saya memang treat. So sebelum masuk group, saya akan WhatsApp senior, Assalamualaikum, dah ready ke nak masuk group? Macam tu. Benda basic je. Then PA, yes. Kalau you rasa susah nak handle ni, sometimes yes, kita memang kena perlukan PA untuk delegate kita punya task. Dan close group dengan proper dan dengan happy. So masa last EOM tu kan saya cakap saya memang santai je kan. Saya memang celebrate. Saya dah tak fikir dah BP saya berapa semua. Saya memang santai je sebab saya dah fokus kepada yang awal lagi. So saya close the group dengan happy. Saya celebrate. Memang diorang rasa terharu. And diorang PM saya, dia sangat-sangat akak rasa terharu. Thank you so much. Sampaikan ada masalah keuangan kan. Sampaikan cakap macam dia boleh tak kalau saya aktifkan lambat sikit. Tapi dia memang betul-betul nak join. So that's why saya memang fokus kepada giving value more. Macam tu. Okay, so ni adalah apa yang saya bantu untuk junior coach saya, group team. So you all boleh je buat group. Macam saya kan saya ada buat group jugalah, group dekat Telegram kan.
Untuk minggu awal tu kritikal. Minggu awal kritikal tu kenapa? Masa tu lah coach-coach yang baru join, dia orang akan rasa macam banyak soalan dan sebagainya kan. So saya rasa perlulah minggu pertama tu saya just buat guide untuk bantu mereka follow up dengan junior coach untuk coach dia orang. So satu group tu untuk junior coach saya lah dekat Telegram. So nanti bila ada penambahan junior coach baru, at least dekat Telegram tu tak hilang chat tu kan. So dia orang boleh baca balik macam mana nak follow up kan. Jadikan tu sebagai record lah. Dan kalau kita nak buat group baru pun kita dah tahu apa yang record. Tak perlulah kita nak cari balik apa follow up tips pertama, minggu pertama apa kan. So and then group follow up, maksudnya saya group T tu yang tadi kan, yang group dekat Let's Grow Together team tu kan. Dan yang kedua adalah group follow up. Okay, and then one-to-one session. One-to-one session ni penting lah macam saya cakap tadi. Okay. Next adalah, dan habis lah. Okay, celebrate more. Ni contoh-contoh yang saya buat. Okay, ni PA buat bukan kita. Kalau saya buat yang lama jangan bagi saya nombor. Jenuh saya nak tengok. Saya makan tengok lama. Nak edit pun lama je. So, delegate your task well. Okay, so and then ni last tau. Last season hari tu yang diorang rasa terharu sangat-sangat because of saya buat video ni. Saya edit sendiri lah. Sekejap saya buat video ni kan. Terus siap dah. You all boleh tengok lah. Selamat menonton. Sorry. Alamak. Dah stop. Sekejap. Alamak. Tak surprise dah baru. Sekejap. Kan tak boleh dah. Alright, then so malam tu masa AM tu saya celebrate ni santai-santai je kan. So saya memang tidur dengan Lena sambil dia senyum. So malam tu diorang memang celebrate habis lah. Okay. So tema banyak-banyak, ada tema macam ala-ala yang tadi kan. Ala-ala suspense sikit, ada tema boleh buat macam-macam. So apa saya guna apps iMovie je, senang aja. You all guna download iMovie terus siap. Template dah ada, tinggal masukkan gambar je. Okay. So and then next adalah, so whatever life, saya rindu sangat my parents. Saya memang dah lama tak jumpa lepas daripada balik daripada UTM hari tu kan. Lepas UTM balik hantar ke Bangi, bukan ke Kelantan. Saya memang decide saya nak dekat dengan mentor saya lah sebenarnya. Sebab saya rasa why not aku invest dulu sekejap je, it's okay. This is my pengorbanan saya lah sebenarnya. Okay. Last adalah of course lah saya punya mentor saya. Thank you so much. Ni baru pindah rumah ni, yang belakang tu adalah baru bulan lepas kan saya pindah rumah. So aku Syana banyaklah bantu aku barang semua tu kan. Jenuh aku barang, sebaik ada lift. Okay, so alhamdulillah yang goal tu kan, insyaAllah saya akan capai my goal. Okay, so ada tak soalan sebelum saya close? InsyaAllah. So tak ada soalan Okay, so best sangat kan sharing daripada Coach Dia. Mungkin ada di kalangan anda semua ada yang mau bertanya. Kita ada special ni, boleh tanya direct dengan heavy hitters kita. So why not ambil peluang malam ni. Boleh unmute mic masing-masing kalau ada soalan.
Tak payah type lah. Adakah siapa-siapa? Tak. Balik Oh, okey. Yana ada soalan ke? Okey, jap ya. Dia boleh stop share dulu. Jap. Okey. YS Yana. Okey, so siapa ada soalan boleh unmute. Tak ada soalan tapi tadi nak cakap je tak boleh unmute. Oh, okey. Ain. Okey. Hai, Assalamualaikum Dia. Nak tanya lah, macam mana dia punya rutin ni? Rutin. Uh, Rutin harian yang saya buat. rutin harian, share sikit boleh? Rutin harian saya. Okey. Bangun, tak payah cakap bangun pukul berapa kan, saya bangun lambat. Sebab saya memang tak boleh bangun awal lagi, jujur cakap. So macam memanglah bangun subuh tu kan. Tapi saya jujur cakap, saya memang tak boleh bangun awal. Macam kalau bangun pukul 6 tu, ya Allah awal ni Masya Allah, Alhamdulillah aku bangun awal. Okay, sebab memang kalau ikutkan lagi teruk kan. So saya memang fokus yang mana saya boleh improve from yesterday. Saya fokus yang tu sebab kalau saya fokus terus nak bangun awal pukul 4 tu confirm down terus. Okay, and then rutin saya yang kedua saya tengok whiteboard. Yang kedua adalah saya pagi-pagi tu kan macam contohnya dah siap mandi, dah pakai, saya akan baju saya punya attire saya macam saya pergi nak pergi kerja. Pakai blouse yang cantik, pakai tudung, pakai eyeshadow, semua. Saya macam macam tu. Saya tak ada pakai t-shirt. Kalau pakai t-shirt pun gelap. Sorry. Nampak je? Dah gelap lagi ke muka? Dah nampak, alright. Okay, so saya memang akan bersiap macam biasa. Macam coach, macam Ustaz Azman cakap semalam kan. Saya macam tu juga. Saya memang pakai perfume mendatangkan aura yang kita semangat nak start our new day. Okay, kalau nampak saya dekat CTD kan pakai macam tu, bukan sebab CTD je, memang saya macam tu. Okay, and then masa saya nak baca syek tu kan, pasal lah video ke, zikir ke, apa-apa yang menenangkan. Sebab saya perasan saya ni jenis yang pakai siam juga, wow bagus. Okay. Sebab saya pasal saya jenis yang macam tiba-tiba macam serabut dah fikir kan. So, okay, tarik nafas dulu, jangan masuk grup selagi tak siapkan diri kita, selagi tak selfie shake semua tu kan. So, buat macam biasa saya kadang-kadang saya akan buat list syukur dulu. Kalau saya akan make sure, kalau boleh lepas setengah tu dah settle lah, buat list syukur. And then, me time tu masa tu lah you all nak sambil tu pasang zikir, benda-benda yang menenangkan hati kita lah sebenarnya kan sebaiknya. Elakkanlah pasang lagu semua tu kan. And then pukul 9 tu memang dah ready lah kan nak masuk CTD, OBC. Saya biasa masuk CTD lah, OBC bisa saya live. So saya rasa saya tak tahu ni. Tengah CTD, tengah OBC ni dalam fikiran dah fikir aku nak one to one session dengan apa kan. Tapi at least kalau saya rasa macam okay, kena join OBC nak share benda apa-apa penting dekat saya punya coaching. So saya at least walaupun saya tak dapat nak on video, at least saya dengar apa yang perkongsian. Saya akan screenshot mana penting, saya akan share balik dekat group. So kadang-kadang benda info-info baru yang saya tak tahu, saya rasa penting untuk share juga. Sebab OBC ni kadang-kadang bagi info baru juga. So kalau boleh join. Tapi kadang-kadang saya tak dapat join. And then pukul 10.30 macam biasa saya memang letak remind snacking. Pukul 10 lah remind snacking. Macam tu. Lepas tu 12.30 tu kan, kalau saya memang saya break lah kejap. 12.30 sampai pukul 3. Break. Tu rutin saya. Break untuk tengok drama, tengok ikut kalau you all family time. Masa tu you all nak masak ke apa kan. So saya akan masak. So masak tu saya akan buat record video. Tapi sampai sekarang tak post lagi video tu. Tunggu edit kan. So last sekali sebab saya baru nak aktif dekat TikTok kan. So saya nak konsisten balik sebab saya nak buka kolam baru kan. So saya rasa tak cukup lah dengan Telegram tu kan. So sebab saya dah tak perlu fikir dah IG saya. So saya rasa penting lah saya nak build saya punya another kolam. Okay. So and then kalau ada one to one session, yes. Sebenarnya minggu pertama, minggu kedua lah memang fokus one to one. So memang saya agak busy. So kalau malam je lah saya free. Malam saya spend untuk training. Macam semalam, training malam saya dah kosongkan. Aku in case ada tiba-tiba ada training. So saya fokuskan macam tu je rutin saya. Tapi good news, walaupun nampak saya macam sikit-sikit one to one session, sikit-sikit one to one session. Tapi alhamdulillah week 4 you dah relax dah. Okay, fokus kepada sikit-sikit je yang mana nak ni kan. Penting lah macam saya cakap back balik kepada sanggup tu.
And then 4 PM, sebab tu kalau nak buat posting kan, saya set lah masa jam berapa. Memang tak tetap pun, at least saya tulis. So rutin saya base macam tu je, tak ada pun yang macam nak extra, tak ada pun, basic je. Sebab saya memang fokus kepada proses dulu. Okay. Lagi tak, terjawab tak soalan Kushain? Okay. Soalan? Dia Kak Yat ada soalan. Dia tanya, berapa ramai senior yang activate dengan tim dia? Sini maksudnya Kak Yat unmute. Member di bawah line dia. Sebab 14,000 kan, ada tak dekat 100 orang, maksudnya macam tu. Di bawah line dia lah. Tak sampai pun. Tiga-tiga. Dia tengok kan, bila check kan, dia check balik kan, 60 lebih tu pun termasuk dengan dia, junior, coach junior coach dia. Sikit je, so dia baru betul-betul baru start. Maksudnya dia punya dalam penglibatan dalam Herbalife business ni, actually dalam 1 tahun baru. Macam tu. So, lepas tu dia cakap, it's not about how much time kita spend. But kalau lah satu kali tu, kita boleh nampak betul-betul picture. 35%, 42%, all out for wow result. Fokus kepada benda basic. Dia snaking, fokus kepada result. Dulu dia pun cakap snaking. Sebab memang best. Bila saya buat follow up kan, bila saya buat second week follow up tu kan, Akak, okay tak sekarang? Cara baca macam mana? Ada sikit snaking tak? Tak pernah sikit snaking sebab coach dia selalu remind snaking. So kalau lah bila kita buat follow up, dia orang sikit snaking, cuba kita tengok balik. Kita remind tak dia untuk snaking? So itu yang membantu dia juga. Kenapa? Dia kenapa snaking? Sebab tu one of kenapa snaking? Kenapa snaking lah? Pada saya because of peserta ni kan, dia akan saya nampak kan, saya based on saya tengok diorang punya coach punya progress kan. Bila dia lapar je saya tanya balik, kenapa sikit snaking ke? Sebab akak rasa akak tak lapar pun sebenarnya macam tu. So saya rasa saya macam, tapi bila saya buat balik, dia tak sikit snaking, dia akan cakap, dia betul lah, kalau tak sikit snaking, akak dah tak cuek-cuek. Tiba-tiba up, dia punya berat okey. Masa tu banyaklah yang perubahan dia buat. Lepas tu lunch pun saya remind, lupa. Lunch pun saya remind juga kadang-kadang, tapi mesti saya remind jugalah. Jom lunch, macam hari ni menu apa, saya broadcast list, set reminder menu esok. It's okay, tak apa, minggu ni je, bagi dia jatuh hati dengan kita. Okay? Bagi dia jatuh hati. Sama juga, senior pun saya remind juga. Okay, sebab pada saya penting lah senior pun kita remind benda yang sama. So kalau dia cakap thank you tu jangan tak reply pula, cakaplah welcome. Sebab broadcast list kan, akan sampai banyak chat. Slowly reply, slowly. Okay? Lagi tak soalan lain? Ada daripada Kak Yat juga, one-to-one senior tu adakah repeating same person monthly? Oh, tak, satu kali je. Satu season, satu kali, one-to-one. Satu kali je. Cuma saya memang fokus kepada semua yang nak. Contohnya macam coach saya, coach junior coach saya, coach junior coach saya, senior coach. Ramai kan, tapi sebenarnya memang nampak ramai, tapi sebenarnya percayalah, tak semua orang yang nak join one-to-one tu. So just fokus kepada quality je yang betul-betul nak. InsyaAllah daripada yang berkualiti yang nak one-to-one session tu akan terbuka hati juga one day untuk jadi part of our team. Trust me. So kita kena bring new energy dalam kita punya backbone group. Ramaikan lagi. Okay, next. Kalau ada soalan ni. Okay, so mungkin ada seorang lagi boleh untuk last question. Ada? Tu ada lagi. Training untuk junior coach. Macam mana saya plan? Okay, macam tadi lah. Saya just buat first adalah junior coach ni kan sama macam coach biasa juga. Diorang akan ada masa down, betul tak? Ada masa macam akak rasa tak ada, akak rasa kan ada masa junior coach kita tak ada coach kan. Masa dia tak ada coach, bila nampak junior coach lain ada coach, masa tu lah dia start krik. It's normal. So that's why lah one-to-one session saya. Biasanya one-to-one session saya akan cakap macam ni je.
Saya banyak bagi pendekanan macam ni. Bagi more kepada motivation lah. Macam saya bukan yang ratu motivation, tapi kan bila kita cakap dengan confidently, dia akan rasa yakin. So kita cakap balik macam ni. Akak tu akak ada lagi contoh unit coach kita, bahasa speaking language kita macam dia cakap ada 16 kg lagi kan, macam cuma cakap nama Kak Imi kan. Kak Imi ada 16 kg lagi kan. So Kak Imi is okay kalau tak ada coaching. Why not kalau fokus kepada wow result akak. Ya Allah akak, seriously, kalau akak fokus lagi konsisten je apa yang akak buat sekarang ni, confirm akan ramai lagi orang yang akan curious dengan apa yang akak dah buat sebenarnya. It's okay, fokus je. Unit coach kita memang saya fahamkan betul-betul. Macam, okay, apa task hari ni, remind. Kalau dia orang lupa, it's okay, remind balik apa yang dia orang kena buat kan. So, macam training saya, jujur saya cakap, kan saya tak ada pun special training, tak ada pun. Saya fokus kepada basic, buat je. At least bagi dia orang semangat. Kalau yang tarik handbrake tu, kita memang tak ada nak buat apa. Memang ada je kan. Tapi that's why saya cakap memang kena, that's why saya bring new energy. Bring new energy tu melalui one-to-one session lah. So mungkin anda tak boleh nak copy paste sebiji macam apa yang saya buat, tapi at least you all mesti ada cara masing-masing juga nak buat macam mana. Tapi itu adalah basic yang saya buat je. Okay. Menjawab tak agak-agak? Saya memang biasa je. Memang saya tak ada pun special training tu kan. Macam biasa je. Cuma saya ada group backbone, saya ada group follow up tips untuk unit coach saya. So then mereka clear apa nak follow up coaching kalau mereka ada coaching. So kalau nak jawab macam mana. Lepas tu kalau upgrading macam mana. So upgrading tu lah yang saya buat follow up one-to-one session dengan Zoom tu. So dia orang tahu macam mana saya buat. Okay, clear tak? Soalan kalau ada? Okay, daripada Kak Azura, dia tanya, dia dapat lead dari PR atau ads? Tanya sebab tadi kata last. Okay, dia dapat lead daripada mana? PR atau? Dia tak dapat ads tahu sebab kena block. Dia tak tahu kenapa. So memang fokus kepada apa yang ada je. Lepas tu dapat lead daripada referral. Referral ni yang dia buat masa sesi one-to-one ni, yang cakap malu lah nak share ni kan. Kita kan ramai kan kena block, tak faham lah kenapa. So and then dia pun ada yang referral ni yang malu-malu nak share sebenarnya, yang cakap yang ni tapi because of dia tahu kalau lah aku share, aku boleh bantu kepada, aku boleh cepat-cepat go for 35%. Nampakkan benda tu kan. Macam dia cakap je, Kak, it's okay, tak apa kalau Kak rasa tak mampu lagi nak 35%, fokus your wow result. So, dia selalu cakap macam tu untuk mereka yang tak mampu ni. Fokus kepada wow result. Cuba kalau bayangkan akak bantu seorang je orang kawan akak. Kalau dia add on terus, benda tu yang membantu akak. So fokus kepada basic. Tak ada pun dia nak macam extra nak bagi kan. Macam benda basic je dia bagi tahu. And then berapa average biasanya more than 10 lah. Kadang 10, kadang 11, 13, 14. Ni semua macam ada yang mix dengan referral lah macam tu. So alhamdulillah lah benda ni kan. Yang dia perasan adalah daripada dulu memang average dia more than 10. Tapi BP tak grow because of dia tak offer opportunity tu. Tapi when I start offer, benda offer sikit je. Bila kita start offer, memang akan berubah benda tu. So tak cukup dengan sekadar ajak HOM, Kak pilih yang mana? A, B atau C? Kak pilih A, sampai situ je. Dia tak sampai situ kan. Keep share apa yang dia kena buat lagi kan. Dia kena ada kesinambungan. Senambungan tu, okay, jom akak, sekarang ni akak nak buat apa kan. Jom kita start dengan wow result dulu ke kan. So macam, kalau yang ajak HOM dia dah buat pilihan, boleh je buat Zoom terus dengan dia kan. Apa next step, boleh je macam tu. Okay. Yes, start offer. Soalan? Alright, okay. So rasanya itu jelas soalan daripada semua. Okay, so sebab masa pun mencemburui kita. Okay, nanti mungkin kalau ada soalan boleh PM tepi lah. Okay, so banyak benda kita belajar pada malam ni kan. Siapa rasa berbaloi sangat dapat qualify special core team training malam ni. Type dekat chat thank you dia dan share apa benda yang anda belajar pada malam ni. Remind snaking, yes. Recognition is important, offer peluang, buat je time management, yes. Okay, whiteboard besar, betul. Okay, so back to basic, okay.
So best sangat kan. Kadang-kadang benda-benda yang simple kita rasa macam tak perlu pun macam contoh snaking tu kita rasa semua pun sudah tahu ada dalam meal plan, tapi sebenarnya benda-benda simple tu yang dia akan bagi impact yang besar. So do it konsisten dan just buat saja kan, tak payah fikir banyak. Okay, so best sangat, saya pun memang happy sangat dapat belajar banyak dengan dia pada malam ni. Okay, so rasanya itu sahaja untuk kita punya sesi pada malam ni. So jangan pastikan anda always qualify untuk special core team training macam malam ni sebab kita tidak akan dapat belajar di SOS ke, di supervisor training ke, sebab training ni memang dia sangat details. Okay, so congratulations untuk semua. Sebelum tu jom kita ambil gambar-gambar untuk masuk majalah magazine. Okay, smile. Okay, tadi ada 2 page, ni tinggal 1 page pula. Okay, so untuk orang yang konsisten stay sampai habis ni, anda adalah Kusyana ada announcement. Kusyana ada announcement. Okay, sekejap ya, kita ambil gambar dulu. Okay, 1, 2, 3, nampak gigi. Alright, okay. So Kusyana boleh unmute. Okay, nak bagi tahu untuk next special core team training, kita ada special jemputan. Sorry dalam gelap. Okay, boleh tulis tarikh ni 21/9. 21 hari bulan 9. Okay, yang ni adalah second UM kita sebab hari Jumaat 24 hari bulan 9 ada 5K press talk dengan Edwin kan. So bukan beriman 20 hari bulan 9. 21 hari bulan 9. Qualification ni adalah 2,500 volume point. Okay, saya nak bagi tahu ni. Okay, saya nak bagi tahu dia punya guest speaker, tulis besar-besar dalam buku. President's team member Mariam Izzati dan Tuan Hafiz. Okay, so 21 hari bulan 2,500 volume point, 24 hari bulan 3,000 volume point, boleh masuk 2 press team. Bayangkan 1 week jumpa 2 President's team member, gempak. Okay, bye. Siap dengar bunyi baby lagi. Okay, so catat dekat whiteboard masing-masing. Jangan terlepas. Rugi kan kalau terlepas training. So itu saja untuk kita pada malam ni. Tahniah untuk semua yang stay sampai habis. Okay, so thank you dia, dan thank you semua qualifier. Okay, Assalamualaikum. Bye.